Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar buku teks tahun 3, tema 8, Ekonomi, Keusahawanan dan Kewangan. Unit 24, Bijak Mengurus Kewangan. Tajuk kita, Pembeli Bijak. Ayat tunggal dan ayat majmuk. Buka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 Tahun 3. Murid-murid diminta membuka halaman 81. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 5.3.2. Memahami dan menggunakan ayat mengikut konteks. 1. Ayat tunggal dan 2. Ayat majmuk. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membina ayat tunggal dan ayat majmuk daripada petikan. Baiklah, murid-murid diminta baca dahulu. Selepas ini kita akan teruskan perbincangan. Ayat tunggal dan ayat majmuk. Pembeli bijak. Cuba kita lihat gambar. Gambar apa ni? Jika kita beli sebatang pen, harganya ialah RM5 Malaysia. Jika kita membeli 3 batang pen, harganya RM9 Malaysia. Jadi, bagaimana kita menjadi pembeli yang bijak? Sebelum kita teruskan, kita belajar dulu apa itu ayat tunggal dan ayat majmuk. Baiklah, ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Jadi kita lihat contoh. Subjek, mereka, predikat, berenang di kolam. Jadi ini ialah ayat tunggal. Mereka berenang di kolam. Ayat kedua, Faris makan mi goreng. Subjek ialah Faris, predikat ialah makan mi goreng. Ini ialah ayat tunggal. Baiklah, jom kita lihat maksud ayat majmuk pula. Ayat majmuk ialah ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal. Jadi, cara menggabungkan ayat tunggal menjadi ayat majmuk ialah dengan menggunakan kata hubung. Jom kita lihat apa itu kata hubung. Kata hubung yang pernah kita belajar, sambil, tetapi, atau, dan, lalu, serta, yang, untuk, ketika, kerana, dengan, sehingga, apabila. Jadi dalam ayat tersebut, kita menggunakan kata hubung untuk menjadikan ayat majmuk. Jadi dengan maksud yang lain, sekiranya ayat tersebut mempunyai kata hubung, itu bermakna ayat tersebut ialah ayat majmuk. Baiklah, jom kita tengok contoh ayat majmuk. Bagaimana ayat majmuk itu terbina? Pertama, Ali makan di kantin. Ayat kedua, Chong makan di kantin. Jadi, kedua-dua ini ialah ayat tunggal. Sekarang, cikgu akan gabungkan menggunakan kata hubung dan. Jadi, ayat tersebut ialah Ali dan Chong makan di kantin. Ini ialah ayat majmuk. Cikgu harap murid-murid faham. Baiklah, jom kita teruskan dengan petikan. Jadi kita baca bersama-sama, kamu dengar apa yang cikgu baca dan fahamkan. Hanif, Nabila dan Saiful ke kedai buku ABC. Saya hendak membeli pen itu. Harga pen itu RM5 Malaysia sebatang. Okey, ayat yang pertama ini, dialog yang pertama ialah ayat tunggal. Kerana tidak ada kata hubung di dalam ayat ini. Saya juga hendak membeli pen yang berharga RM5 Malaysia sebatang.
Ini ayat majmuk. Mengapa ini ayat majmuk? Kerana terdapat kata hubung yang di dalam ayat ini. Seterusnya, kalau kamu membeli 3 batang pen itu, harganya RM9 Malaysia. Jadi ini ayat apa? Ini ialah ayat tunggal. Seterusnya, harga sebatang pen itu akan menjadi lebih murah, iaitu RM3 Malaysia sebatang. Saiful berkata kepada Nabila bahawa jika kita membeli 3 batang pen, kita dapat menjimatkan wang. Maksudnya 3 batang RM9 Malaysia. Jika sebatang RM5 Malaysia. Baiklah, kita tengok ayat yang seterusnya. Saya hendak membeli sebatang pen. Ini ayat apa? Ini ialah ayat tunggal. Kerana tiada kata hubung di dalam ayat ini. Seterusnya, Nabila berkata, saya dan Saiful juga hendak membeli sebatang pen. Ini ayat apa? Ini ayat majmuk. Kenapa? Kerana ada dan di dalam ayat ini. Kata hubung dan. Seterusnya, kalau begitu, berkongsilah kerana harganya akan lebih murah. Ini ialah ayat majmuk. Kenapa? Terdapat kata hubung kerana di dalam ayat. Nabila pun cakap, ya, kita sudah dapat menjimatkan RM2 Malaysia seorang untuk sebatang pen. Ayat apa ni? Betul. Ini ialah ayat majmuk. Kenapa? Terdapat kata hubung untuk. Jadi Saiful cakap apa ya? Saiful pula, dia pun menjawab. Kita dapat menjimatkan RM2 Malaysia seorang. Ini ialah ayat tunggal. Baiklah, kita tengok ayat yang seterusnya. Dialog Nabila. Saya juga hendak menyimpan duit baki tersebut. Jadi, ini ayat apa? Ini ialah ayat tunggal. Tiada kata hubung di dalam ayat yang dituturkan oleh Nabila. Akhir sekali, Hanif. Agak-agak Hanif cakap apa? Jom kita cuba bina ayat majmuk melalui dialog Hanif. Sebab Nabila cakap, saya juga hendak menyimpan duit baki tersebut. Jadi Hanif, dia berkata apa? Hanif kata, saya dan Saiful juga dapat menyimpan duit baki tersebut. Ini ialah ayat majmuk. Kenapa? Kerana terdapat kata hubung dan. Baiklah, mudah kan? Kamu kenal pasti kata hubung dalam ayat? Itu ialah ayat majmuk. Baiklah, kita akan teruskan dengan buku aktiviti jilid 2. Murid-murid diminta untuk keluarkan buku aktiviti jilid 2 dan buka halaman 91. Kita akan belajar dan kita akan berbincang untuk mendapatkan ayat tunggal dan ayat majmuk. Jadi, kenal pasti 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk dalam petikan. Jom kita baca bersama-sama. Petikan yang bertajuk Jimatkan air di bilik mandi. Jadi, untuk memastikan ayat itu ayat tunggal, cikgu akan warnakan ayat tersebut dengan warna biru. Kemudian, untuk ayat majmuk, cikgu akan warnakan dengan warna merah. Jadi, ayat majmuk kita perlu kenal pasti kata hubung yang terdapat dalam ayat tersebut. Baiklah, kita tengok perenggan yang pertama. Biasanya, kita menggosok gigi sebanyak 2 kali sehari dengan purata 3 minit pada setiap kali. Ayat apa ni? Cuba kita tengok ayat yang pertama. Ada kata hubung tak? Cikgu nampak ada kata hubung. Betul. Ini ialah ayat majmuk kerana terdapat kata hubung dengan. Okey, cikgu warnakan dengan warna merah untuk menunjukkan ini ialah ayat majmuk. Seterusnya kita pergi ayat yang kedua. Jika kita membiarkan pili paip terbuka, kita telah membazirkan lebih
kurang 5 liter air seminit. Ini ayat apa? Baiklah, ini ayat majmuk kerana ada kata hubung jika. Jadi cikgu merahkan ayat ini. Seterusnya, ayat yang ini. Hal ini bermakna lebih kurang 11,000 liter air setahun untuk seorang. Ada kata hubung tak? Betul ada. Jadi, untuk ialah kata hubung. Maksudnya ayat ini ialah ayat majmuk. Mari kita bergerak perenggan yang kedua. Gunakan gelas minuman untuk berkumur selepas menggosok gigi. Ayat apa ni? Cikgu nampak ada kata hubung lah. Nampak tak? Betul. Kata hubung yang ada ialah untuk. Jadi, ini ialah ayat majmuk. Okey, kita tengok ayat yang seterusnya. Kurangkan penggunaan ubat gigi secara berlebihan. Ada kata hubung tak? Okey, jadi ini ialah ayat tunggal. Cikgu warnakan dengan warna biru. Kita boleh menjimatkan lebih kurang 9,000 liter air setahun. Jadi ini ialah ayat tunggal. Tiada kata hubung yang terdapat dalam ayat ini. Jadi ini ialah ayat tunggal. Mari kita bergerak ke perenggan yang ketiga. Selain itu, gunakan pancuran air yang tidak terlalu besar. Ada tak kata hubung? Betul, ada. Yang ialah kata hubung. Jadi ini ialah ayat majmuk. Tukarkan model kepala pancuran air lama kepada model terkini. Ada tak? Kita tengok. Ada tak ayat tunggal ataupun ayat majmuk? Adakah ini ayat tunggal atau ayat majmuk? Ya, ini adalah ayat tunggal. Tiada terdapat kata hubung di dalam ayat ini. Kepala pancuran model lama menggunakan 20 liter air seminit atau lebih daripada itu. Jadi kamu dapat lihat kata hubung yang ada dalam ini? Ya, kata hubung yang ada ialah atau. Jadi inilah kata, minta maaf. Jadi ini ialah ayat majmuk. Seterusnya, model baharu hanya menggunakan 9 liter air seminit. Ada kata hubung? Tiada. Jadi ini ialah ayat tunggal. Akhir sekali ayat yang terakhir. Hal ini dapat menjimatkan kira-kira 28,000 liter air setahun. Ayat tunggal atau ayat majmuk? Ya, ini ayat tunggal. Tiada kata hubung yang terdapat dalam ayat ini. Jadi, daripada petikan yang kita baca, kita dah dapat ayat tunggal dan ayat majmuk. Selain itu, kita juga dapat ilmu tentang cara menjimatkan air di bilik mandi. Petikan ini memberikan idea kepada kita untuk mengurangkan penggunaan ubat gigi, mengurangkan ataupun menggunakan pancuran air yang tidak terlalu besar. Jadi kita tukar model kepada pancuran air yang lebih terkini. Jadi kita perlu jimatkan air untuk alam sekitar kita. Baiklah. Jadi, di bawah petikan terdapat 3 tempat kosong untuk ayat tunggal dan 3 tempat kosong untuk ayat majmuk. Setelah kita bincangkan tadi, cikgu minta kamu tulis semula ayat-ayat tersebut di dalam ruangan ini. Jadi, selamat menjalankan aktiviti. Jadi, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga kita berjumpa lagi.